Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya bagi salam Tuan Yang Dipertua, minta jam pusing balik. Tuan Yang Dipertua, terima kasih pada semua pengundi di Parlimen saya P012 Jerai kerana memberi mandat sekali lagi untuk saya buat suara rakyat di Parlimen Jerai, di Parlimen yang mulia ini. Saya juga akan menjadi penghubung rakyat dengan nilai manusiawi tetapi mengandungi juga nilai ukhrawi. Ini juga bermaksud sebarang peminggiran, kelompok atau berlakunya diskriminasi dalam kalangan kami sebagai pembangkang menambah parahkan konsep madani yang dibawa. Saya masih ingat YB Tambun berkali-kali pernah membaca ayat 70 dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Maksudnya, sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam dan kami angkut atau membawa mereka di darat dan di laut, dan kami berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dalam kalangan makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Sekiranya ayat ini dibaca berkali-kali, ditambah pula dengan konsep madani, juga secara mudahnya mentakrimkan manusia atau memuliakan manusia, kerana manusia makhluk yang hebat akal kurniaan Tuhan Rabbul Jalil dan mampu mengurus mentadbir dengan baik agar menjadi negara yang bertamadun dan melahirkan pimpinan pelapis yang menguntungkan negara. Oleh yang demikian, pelanggaran konsep ini akan membawa kerosakan generasi akan datang. Sudah tentu seluruh barisan kepimpinan akan dipertanggungjawabkan atas janji dan penolakan secara pilih kasih. Tuan Yang Dipertua, dalam akhbar utusan Malaysia, saya menjadi kolumnis dalam klinik Jawi Utusan yang disiarkan setiap hari Jumaat besok pagi. Kini hampir 5 tahun saya masih menulis artikel Jawi di akhbar tersebut walaupun terdapat kekangan masa. Saya gagahi juga setiap minggu untuk memeriahkan Jawi melalui media cetak. Saya juga berterima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang menyediakan ruang kepada penggiat Jawi dengan memberi tauliah pelantikan Dewan Munshi Jawi setaraf dengan Munshi Bahasa dan Munshi Sastra. Saya amat berharap kerajaan membuka peluang seluas-luasnya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka bagi melahirkan lebih ramai Munshi Jawi dan terbuka untuk semua masyarakat majmuk untuk sama-sama mengangkat dan menjulang tulisan Jawi yang merupakan khazanah bernilai negara. Sebagai orang yang terlibat di lapangan pendidikan tulisan Jawi arus perdana di pendidikan menengah dan rendah satu ketika dahulu, sudah tentu usaha memartabatkan tulisan Jawi menjadi keutamaan saya. Saya melihat Menteri Pendidikan yang baru. Ada? Tak ada. Dalam kerajaan Madani, ejaan Madani pun aturan menulisnya tidak dieja secara kelaziman ejaan Melayu, kerana ejaan Madani mengikut bahasa sumbernya datang daripada bahasa Arab. Min, dal, nun, ya, Madani. Pengaruh bahasa Arab inilah yang mendominasi tulisan Jawi. Perlu membuat sesuatu yang besar dalam memperkasakan tulisan Jawi. Sesuatu yang besar yang perlu dilakukan oleh Menteri Pendidikan ialah dengan maksud mempersadakan semula tulisan Jawi di peringkat menengah atas. Saya sebutkan di sini disebabkan pelajar di tingkatan 4 dan 5 di seluruh sekolah harus perdana sudah lama disediakan slot Jawi bagi diuji kemampuan penguasaan tulisan Jawi dalam subjek pendidikan Islam di peringkat SPM. Namun, kini telah ditiadakan. Nampak mudah dengan tiadanya slot tersebut dalam peperiksaan SPM. Namun, di sebalik itu sudah tiada lagi program atau aktiviti semarak Jawi di peringkat menengah atas dan sudah hilang aktiviti untuk meneruskan kesinambungan Jawi. Saya berharap pihak kementerian dapat mengembalikan
Semula tulisan Jawi terutama dalam peperiksaan. Sebanyak 12 markah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam SPM telah disediakan. Perkara ini harus datangnya daripada seorang yang diamanahkan sebagai Menteri Pendidikan. Sekiranya Menteri terlepas pandang dengan keputusan yang dibuat, maka seluruh institusi pendidikan akan tersekat dan terhad pembelajaran Jawi bagi disambung dari generasi ke generasi yang akan datang. Sebenarnya pihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah pun menyediakan buku pedoman Jawi yang autentik. Para guru terutamanya di bidang kemanusiaan yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam perlu diberi kepahaman mengenai pengkaedahan tulisan Jawi. Saya sebutkan di sini kerana Jawi tidak lagi dominan di sekolah arus perdana. Apatah lagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sering menjadikan Jawi sebagai tulisan yang dinamik. Dengan maksud kedinamikan ini bagi memperkukuh tulisan Jawi agar dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Sudah tentu para guru juga tidak dapat mengikuti perubahan semasa. Justru itu, saya mencadangkan agar peruntukan dan dana dapat disediakan oleh pihak kerajaan bagi memantapkan pedagogi Jawi dalam kalangan guru di sekolah di semua peringkat. Ketamadunan ilmu perlu digilam agar manuskrip Jawi yang masih banyak perlu digali untuk mengetahui sejarah peradaban ummah. Jerai, Pak Bunta minta laluan sikit. Sila. Terima kasih Jerai. Terima kasih Ketua Dewan. Saya ingin mencadangkan kepada Jerai, setuju atau tidak, sekiranya tulisan Jawi dimertabatkan semula dengan sering digunakan dalam urusan resmi pihak kerajaan, terutamanya JAKIM, Jawi, ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan Yadim dan sebagainya, supaya tulisan Jawi dimertabatkan semula kerana kita mahu rakyat Malaysia, tak kira bangsa apa, mengetahui asal-usul di negara kita ini. Rakyat Malaysia, orang Melayu terutamanya, kenal tulisan melalui tulisan Jawi. Sedangkan, sekejap lagi, bagi laporan sikit. Bangsa-bangsa lain di negara ASEAN ada tulisannya sendiri. Thailand ada tulisan sendiri, Cambodia ada tulisan sendiri, China pun ada tulisan sendiri. Apa salahnya kita martabatkan semula tulisan Jawi? Ya. Terima kasih Parik Buntar dan masukkan dalam ucapan saya. Sebab saya setuju. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, saya juga berharap bagi Dewan Bahasa dan Pustaka mengorak langkah dengan lebih jauh lagi agar peranan Dewan Bahasa sebagai ejen pengembang tulisan ini dapat disemarakkan di perseda negara mengikut kesesuaian khalayak. Hal demikian juga memerlukan peruntukan bagi menjayakan aktiviti tersebut. Sehubungan untuk memperkasakan tulisan Jawi, saya juga mengalu-alukan kesinambungan program melestarikan Jawi seperti yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Agama dengan program Jawi Hari Jumaat. Sekurang-kurangnya, Menteri Hal Ehwal Agama yang baru dapat meneruskan dan memberi nafas baru dengan idea kreatif bagi membudaya, memperkasa dan memertabatkan tulisan Jawi dalam kalangan anak-anak bangsa di seluruh negara. Saya nampak melalui guru-guru kafah di seluruh negara aset penting bagi meneruskan agenda memperkukuhkan identiti tulisan Jawi di negara ini. Saya sebutkan dalam Dewan yang mulia ini untuk memastikan tulisan Jawi dapat diangkat lebih baik lagi dan diterima semula sebagai tulisan terpenting menjadi wahana perhubungan yang sangat diguna pakai tanpa prejudis perkauman yang ada yang ketika satu dahulu yang cukup hebat. Selain itu, saya juga dalam sidang penggai yang lalu pernah mengutarakan kepada Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan agar dapat memberi nilai tambah yang cukup berkesan ke arah memasarkan kecantikan seni khat di tempat tumpuan umum, khususnya di kawasan tumpuan pelancong di seluruh negara. Papan tanda program mesti dimasukkan tulisan khat kerana kita mempunyai ramai penulis khat yang berselera di seluruh negara. Begitu juga di stesen TV. Saya dipahamkan Menteri yang memikul tugas di Kementerian Komunikasi dan Digital, YB Lebah Pantai, berpengalaman menganjurkan aktiviti seni khat dan kini tibalah masa beliau mengorak langkah dengan lebih jauh lagi mempersadakan program Jawi berasaskan keunikan seni khat atau memperkasakan program Jawi di media elektronik di bawah kementerian beliau.
Semua ini Tuan Yang di-Pertua memberi gambaran bahawa mempersadarkan Jawi di negara ini tidak mempunyai sentimen politik mana-mana pihak, hanya sekadar mengoptimumkan penyelarasan semata-mata untuk memertabatkan kegemilangan tulisan ini di tengah masyarakat. Ruginya kita seandainya khazanah yang hebat yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu terus terpinggir atau dipinggirkan oleh generasi yang berkuasa hari ini. Semoga sinar tulisan Jawi dapat dibugarkan kembali dalam semua institusi berkepentingan agar rakyat terutamanya generasi hari ini mampu memahami budaya khazanah mereka yang dipelopori oleh orang terdahulu. Jerai. Ya. Minta laluan sikit. Masa tu. Sikit. Okey, setujukah Jerai apabila bahasa Jawi adalah satu bahasa yang pernah jadi lingua franca untuk bahasa perantaraan perdagangan suatu masa dulu, dan juga saya dapat lihat bagaimana pekedai-pekedai terutamanya bangsa lain di kampung-kampung dulu mengambil pesanan menggunakan tulisan Jawi, dan tulisan Jawi ini sesuai dijadikan warisan, tulisan warisan kita. Itu saja. Ya, terima kasih Pada Msa. Saya setuju dan masukkan dalam ucapan saya. Seterusnya saya tak mempunyai banyak masa. Saya nak menarik perhatian Tuan Yang di-Pertua tentang isu pesawah padi, dan saya ada satu masalah di Parlimen Jerai yang perlu saya sebutkan di sini. Bagaimana untuk mengalirkan air banjir ke laut, mereka menggunakan Sungai Coras. Dan mereka telah mengadakan projek tebatan, tetapi akhirnya mengakibatkan banjir berlaku dengan lebih teruk dan mengakibatkan ratusan relung di antara sempadan Jerai dengan Pendang, mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Jadi saya ingin kepada kementerian berkenaan supaya melihat semula projek ini kerana menyebabkan banjir termenung, menyebabkan pesawah-pesawah kerugian setiap kali musim mengerjakan sawah padi. Jadi untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih dan saya menjunjung kasih atas titah jawapan tuanku.